إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Khatib ingin berpesan kepada diri sendiri dan sidang Jumaat yang dimuliakan Allah. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan hidup kita diberkati Allah di dunia dan akhirat. Mimbar hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk pengurusan emosi pada musim wabak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, wabak COVID-19 telah memberi banyak kesan kepada kehidupan kita. Kewujudannya dalam kehidupan kita telah mendedahkan kita kepada norma-norma baru seperti perintah kawalan pergerakan, penjarakan sosial serta fizikal, bekerja dari rumah, sesi persekolahan atas talian dan pematuhan terhadap pelbagai SOP. Namun selain itu, wabak COVID-19 juga telah memberikan tekanan emosi kepada sebahagian besar rakyat Malaysia. Masalah ini jarang diperkatakan di atas mimbar Jumaat, namun kesannya dilihat semakin meningkat dan perlu segera ditangani bersama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, secara mudahnya, tekanan emosi merupakan satu perasaan yang tidak menyenangkan. Antara tanda-tandanya ialah kemurungan, kegelisahan melampau, cepat marah, hilang semangat untuk bekerja atau belajar, dan dalam keadaan yang paling ekstrim, timbul keinginan untuk membunuh diri. Tekanan perasaan boleh mengakibatkan seseorang memandang negatif terhadap dirinya sendiri, orang lain ataupun persekitaran mereka. Jika kita perhatikan pada hari ini, wabak COVID-19 telah mengakibatkan tekanan perasaan dan bebanan emosi kepada beberapa golongan. Antaranya, golongan yang kehilangan pekerjaan, golongan peniaga yang terjejas sumber pendapatan, mangsa keganasan rumah tangga, pesakit COVID-19 dan ahli keluarga mereka, petugas-petugas barisan hadapan, golongan yang perlu menjaga ibu bapa yang tua, anak yang baru lahir, anak kelainan upaya dan tidak ketinggalan ibu bapa serta pelajar yang perlu mengikuti norma baru persekolahan, apatah lagi jika ada di antara kita yang mempunyai anak-anak yang akan menduduki peperiksaan SPM pada bulan Februari ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, bagi menghindari tekanan perasaan berpanjangan, langkah-langkah pencegahan berikut boleh diambil. Pertama,
kena pasti jenis masalah yang menyebabkan emosi tertekan. Jika melibatkan tempat kerja, cuba bersemuka dengan pihak yang terlibat dan cari jalan penyelesaian. Rancang kerja dan masa kita dengan baik. Jika perlu, dapatkan khidmat nasihat daripada Biro Aduan Buruh di Jabatan Tenaga Kerja. Kedua, kena pasti sistem sokongan diri masing-masing. Contohnya pasangan, kawan-kawan ataupun ahli keluarga. Ketiga, jika melibatkan masalah hutang dan kewangan, dapatkan khidmat nasihat daripada AKPK. Keempat, jika melibatkan kesihatan mental atau fizikal, amalkan gaya hidup sihat dan segera dapatkan rawatan doktor jika perlu. Kita juga boleh menghubungi talian sokongan yang dikendalikan oleh petugas KKM dan pihak NGO. Kelima, jika melibatkan hubungan sosial, pelihara hubungan kekeluargaan, sayangi isteri dan anak-anak, jalin persahabatan yang baik dan hargai orang-orang di sekeliling kita. Keenam, jika anda mengalami kegelisahan, antara kaedah yang boleh digunakan untuk mengurangkan kegelisahan ialah pastikan maklumat yang diperoleh daripada sumber yang sahih saja. Kurangkan menonton, membaca atau mendengar berita tentang COVID-19 yang boleh menambahkan ketakutan dalam diri. Mari ubah persepsi kita terhadap tekanan. Daripada melihatnya sebagai beban, adalah lebih baik jika kita melihatnya sebagai cabaran buat diri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Sesungguhnya wabak COVID-19 merupakan utusan Allah. Kita kena belajar untuk terus hidup harmoni bersama COVID-19 dengan mematuhi norma-norma kehidupan baru. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebagai Muslim, kita perlu sentiasa meletakkan pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi ketika negara diancam wabak COVID-19. Selayaknya kita sandarkan harapan dan sepenuh pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di samping terus berwaspada dengan mematuhi SOP yang ditetapkan. Stigma terhadap pesakit COVID-19 harus dielakkan. Namun jika ditakdirkan kita dijangkiti wabak ini, yakinlah ia merupakan ujian daripada Allah dan dapatkan rawatan yang sewajarnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha haitsu khalaqad dawa'a fatadawaw." Sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, diciptakan juga penawar, maka berubatlah kamu. Hadis riwayat Ahmad. Sebelum mengakhiri khutbah pertama, marilah kita sama-sama berdoa agar tekanan emosi yang menimpa ramai orang pada waktu ini dapat dikurangkan, seterusnya diubati dan dihindari. Jika ada antara ahli keluarga atau sahabat-sahabat kita yang mengalami tekanan emosi, jangan biarkan mereka sendiri tanpa sokongan. Dan bagi mereka yang dikuarantin, perlulah menjaga kesihatan mental dan patuhi SOP yang disarankan oleh KKM. Bersama kita perangi wabak ini dengan penuh insaf, seterusnya kembali menjadi hamba Tuhan yang mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hadid ayat ke-16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabli fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Belum sampaikah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk mengingati Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah berbuat seperti mana orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, yang mana mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mimbar menyeru para jemaah agar berpegang teguh kepada akidah ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in hingga ke hari ini. Jagalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Makmurkanlah rumah-rumah Allah dengan istiqamah mendirikan solat berjemaah. Mimbar juga berpesan agar kita sama-sama mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Hadirlah ke masjid dalam keadaan berwuduk, diwajibkan membawa sejadah sendiri dan memakai pelitup muka. Marilah sama-sama kita berwaspada agar masjid-masjid kita tidak menjadi kluster baru yang menggagalkan usaha memutuskan jangkitan COVID-19. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih zata bainihim wa alif baina qulubihim waj'alna fi qulubihimul iman wal hikmah wa tsabbithum 'ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adfa' 'annal balaa'a wal waba' khususan virus al-corona wal walaa'a wal mihani wal fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an sa'iril buldanin 'ammah. Ya Allah, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan tuntutan zakat dan kurniakan rezeki yang berlipat ganda kepada para pewakaf serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Lindungilah golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap raja kami, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Mawfullah, dan Raja Permaisuri Perak Darul Rizwan Tuanku Zahra Salim serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.